Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan, Muna Radhiyah, pada semua yang hadir pada malam ni, jangan lupa untuk kongsi dengan teman-teman. Dan bagi mereka yang menyaksikan, tolonglah bagi komen apa-apa. Tak kena bayar apa pun, tapi memberi semangat kepada yang ada dalam majlis ilmu ni. Sida Isaha Al-Kith. Ahlan wa sahlan semua. Farid Misbah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Moga sihat ya Farid Misbah. Su Abdul, semua yang hadir, tolong share dengan teman-teman. Memang tak maklumkan pun, sesiapa yang dan boleh datang. Anissa Osman, ahlan wa sahlan. Malam ni saya nak mengajak bincang satu topik yang sangat penting. Rugi kalau tak dengar. Siti Hawa, kerana bahan ni, perkara ni sangat berkaitan dengan kehidupan kita Nur Akmal. Tak ada seorang pun melainkan dia akan melalui pengalaman-pengalaman tertentu dalam tidurnya. Dan sebagai satu cara hidup yang paling lengkap, sempurna daripada Allah, yang Allah janjikan untuk Nabi-Nya SAW. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Hukum Ado, Cikgu Rohaya, ahlan sahlan. Muhammad Fadli Ahmad. Sekejap je, isyak kita berhenti. Iaitu topik yang saya maksudkan adalah topik bermimpi dalam Islam. Adab bermimpi. Ada orang mimpi melihat pegang kucing, ada orang mimpi melihat dapat seekor ikan. Ikan tu pula special, cantik. Tiba-tiba pada badan ikan tu ada tanda macam gores pula. Apakah tanda-tanda seperti ini, tuan-tuan ya? Ada orang pula yang mimpi menaiki basikal, kayu basikal tu naik bukit tinggi tu. Sampai ke atas bukit tu. Kemudian apa terjadi pada basikal tersebut? Ada macam-macam kisah yang dikemukakan. Ada seorang pula datang berjumpa dengan Imam Muhammad bin Sirin, berkata kepadanya dia bermimpi melihat dia azan. Orang yang pertama ni tafsirkan mimpi oleh Ibn Sirin bahawa itu tanda dia akan dijemput melaksanakan ibadah haji. Tapi kemudian datang pula seorang yang lain memberitahu dia bermimpi melihat dia azan. Maka Imam Ibn Sirin mengatakan bahawa ini merupakan tanda engkau akan ditangkap, akan dipenjarakan. Kenapa dua mimpi yang sama tapi penjelasannya berbeza? Khatib Ambo, nak dengar tak sebab kenapa? Nak dengar, kena hadir dalam kuliah ni. Nanti kita sebut di akhir nanti insyaAllah. Kenapa yang azan yang pertama, mimpi melihat dia azan, dia itu tanda dia akan menunaikan ibadah haji. Tapi yang kedua pula, bermimpi melihat dia azan, dia akan ditangkap kerana mencuri. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa tuan-tuan ya? Jadi mimpi adalah satu benda yang merupakan, orang kata bunga-bunga tidur, ia hiasan, ia merupakan mainan tidur. Adakah begitu? Habis macam mana pula kisah pada zaman Nabi Yusuf AS ketika baginda dipenjarakan? Firaun pada masa itu, Firaun gelaran pada raja ya. Dia bukan nama seseorang pemerintah, tapi Firaun tu gelaran, macam kita berat king lah ya. Maka dia mimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan 7 ekor lembu yang kurus, 7 tangkai yang subur, 7 tangkai yang kering. Sedangkan dia kafir, mimpinya itu mengandungi petanda. Menunjukkan bahawa bunga-bunga bulan Rohana Abdul Rahman dah share tak? Putri Balqis. Tolong share pada teman-teman yang lain. Tak rugi pun. Malam ni tajuk menarik sangat kerana setiap kita melalui proses mimpi dalam tidur. Bagaimana kedudukannya, bagaimana tafsirkannya. Tentu dalam kuliah yang pendek ni saya tak mampu nak cover semua ya. Tapi mana yang sempat lah Akhwati Saka, Rosa Mas, ya. Al-Salam Amina Ismail, barakallahu fikum. Pertamanya, bila kita melihat sebuah hadis daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahawa baginda beliau mendengar Rasulullah sabda, mimpi yang baik daripada Allah. Jika kamu mimpi yang baik-baik, maka janganlah engkau ceritakan kecuali kepada orang yang kau cintai. Dan jika engkau melihat satu yang dibenci, yang mimpi yang tidak baik, hendaklah berta'awudz daripada Allah, terhadap Allah daripada keburukan mimpi itu. Dan kemudian mudah 3 kali yang tidak menceritakannya kepada siapa pun, kerana mimpi yang buruk itu tidak akan membahayakan seseorang. Jadi adab dalam tidur, kalau kita bermimpi yang baik-baik, boleh cerita. Namun cerita itu kita bawa kepada orang yang rapat dengan kita sahaja, yang kita cinta, isteri contohnya, suami, anak-anak, kakak, abang, ayah, ibu. Itu mimpi yang baik yang kita boleh ceritakan kepada mereka, orang dekat-dekat sahaja.
mimpi jumpa Rasulullah SAW, macam mana kedudukannya, boleh tak sebar-sebarkan cerita kepada publik. Contohlah tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian ya. Kerana ia berkaitan dengan kehidupan kita. Manakala mimpi yang buruk pula, mimpi yang menakutkan, hendaklah kamu membaca auzubillahi minasyaitanirrajim, kemudian meludah ke kiri. Bukan macam bukan macam tu terkejut kalau orang sebelah kita kan kita buat macam tu. Cikgu Kamisa. Ludah isyarat saja. Ya. Seperti itu kemudian apa lagi? Kemudian tukar tidur menghadap ke sebelah kanan, lambung kanan kita. Lagi apa? Kalau dapat bangun, ambil sembahyang, lagi elok. Sembahyang sunat. Lagi elok. Kalau kita berjanabah pada waktu itu, mandi wajib dululah. Kemudian mandi wajib, kemudian ambil sembahyang dan sembahyang tahajud contohnya. Itu yang paling utama sekali. Jadi jangan ceritakan kepada siapa pun mimpi yang buruk, kerana mimpi itu tidak akan mudaratkan. Lupakan begitu saja. Jangan cerita. Ada orang mimpi yang tadi melihat tentang keranda jatuh di hadapannya, dia pergi cerita dengan semua orang, masuk Facebook pula. Ini bukanlah adab Islam sebenarnya. Kerana ini merupakan mainan tidur, gangguan syaitan yang mungkin siang hari tadi dia stres sangat. Kerana mimpi ini merupakan hadithun nafsi, kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Kerana dia mengganggu kita, kerana ia hadir dalam bentuk pengalaman siang hari kita yang menghimpit kita mungkin pada waktu siang tadi. Kerana kerja terlalu banyak, ada urusan tak beres, maka datang dalam bentuk gangguan-gangguan seperti itu. Ataupun stres yang amat sangat mengingatkan kepada kita pengalaman puluhan tahun yang lalu yang kita lalui pun boleh jadi juga. Ada cikgu ya, zaman jadi cikgu dulu stres yang amat sangat, ada menjadi doktor, salah buat keputusan tertentu maka dihukum. Maka tiba-tiba 30-40 tahun lepas kejadian masih lagi ada trauma itu berlaku dalam tidur. Itu tak dinafikan, memang berlaku. Cuma kita sebagai seorang Muslim diajar oleh Islam, kalau kita berdepan dengan situasi seperti itu, mimpi yang buruk ini, madailah kita berludah ke kiri dengan sedikit ludahan seperti itu. Baca auzubillahi minasyaitanirrajim atau mana-mana sekalipun. Kemudian beralih tidur di sebelah lambung yang kanan. Kalau agak-agak dah pukul 4, pukul 5 pagi, bangunlah untuk bertahajud. Dan jangan cerita kepada siapa pun tentang mimpi buruk yang kita lalui. Saya ulang balik semula. Mimpi yang baik itu daripada Allah. Kita boleh menceritakannya, harus menceritakannya kepada orang keliling kita, terutamanya orang yang kita cintai. Siapa dia? Isteri kita atau suami kita, anak-anak kita, ibu kita, ayah kita. Rakan taulan yang baik-baik dengan kita. Moga-moga menjadi motivasi buat kita semua untuk beribadah kepada Allah dalam perkara-perkara kebaikan yang kita lihat. Ada seorang salih bercerita, anaknya dipinang orang, dia pun istikharah. Dia memang kaki istikharah, memang kaki tahajud, ahli qiyam, ahli siyam, ahli Quran. Maka mimpi datang dalam bentuk dia melihat matahari dan bulan tu jalan bergandingan. Petanda yang baiklah. Maka menantunya pun akhirnya dikahwinkan dengan putrinya. Menantunya memang sahlah, orang yang saleh, orang yang baik. Memang tidak apa istilahnya, memang tepatlah dalam mimpi yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya untuk buat keputusan kala putrinya dulu dipinang. Puluhan tahun cerita tuan-tuan ya. Baik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang mimpi sesuatu yang disukai, maka mimpi itu daripada Allah. Segeralah muji Allah dan ceritakanlah mimpi itu kepada sesiapa yang dikasihi olehnya. Jadi cerita pada orang yang kita kasih. Kadang-kadang para ulama, para murabi yang tertentu, kuliah-kuliah tertentu, kerana terlalu excited sangat dengan mimpi yang dilalui, mungkin dia khabarkan kepada murid-murid dia. Maka disangkanya semua murid-murid itu sayang, cinta, rapat dengannya, tapi mungkin juga ada bukan dari kalangan murid yang datang dalam kuliah itu. Maka timbullah kadang-kadang satu fitnah. Pada asasnya kita boleh ceritakan mimpi, tapi ceritalah kepada orang yang ada manfaat dengan apa yang kita sampaikan itu, yang akan mendekatkan diri mereka pun kepada Allah. Tapi anda kita cerita kepada orang biasa-biasa, orang awam yang mungkin tak ada kaitan dengan kita, ia boleh menimbulkan satu fitnah, satu suasana yang kurang baik. Yang mulia Raja Ruzlin, ahlan wa sahlan. Kalau tuan-tuan ada soalan boleh tanya. Mana yang saya sempat jawab, saya jawab insya-Allah. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, lam yabqa min nubuwati ila al-mubasyirat. Qalu wa man mubasyirat? Qala ru'ya salihah. Nabi SAW telah bersabda, beritahu kepada kita, tidak lagi tinggal selepas kematian aku melainkan berita-berita gembira daripada Allah. Maka para sahabat tanya, apakah maksud berita-berita gembira itu wahai Rasulullah? Maka
Rasulullah SAW menjawab berita gembira itu adalah uh, mimpi yang baik yang kamu lihat dalam tidur. Ada kalangan kita yang mula bercerita pengalaman mimpi melihat almarhum yang telah meninggal dunia, suami. Ya, mudah-mudahan ini satu perkabaran yang baik daripada Allah. Mudah-mudahan memberikan kepada kita satu motivasi melihat keadaan pasangan dalam kebaikan. Mudah-mudahan begitulah ya. Fatimah Abdul Wahab. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, "Ar-ru'ya al-hasanah min ar-rajuli salih juz'un min 46 juz'an min nubuwah." Nabi SAW telah pun bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim bahawa mimpi yang baik itu merupakan mimpi yang baik daripada seorang yang saleh, ya Aziz Hasan. Mimpi yang baik daripada orang yang saleh itu adalah 1/46 daripada kenabian. Kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari mensyarahkan hadis sahih Bukhari, berkata tempoh kenabian adalah sebanyak 23 tahun, 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah, lebih kurang 23 tahun atau kurang sedikit. Maka logiknya orang saleh mendapat 1/46, iaitu 23 ni tadi kali dengan 2, 1/46 dari kenabian. Pergi kalung Halau Sahlan, Asif, Rahmat, tolong share pada teman-teman kita yang lain, tak kena duit pun. Mudah-mudahan menjadi jariah ilmu untuk kita semua sepanjang-panjangkan. Kan Nabi telah bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau seseorang itu mendapat hidayah daripada Allah dengan apa yang kau usahakan, baik pada dunia sisi kandungnya. Kat luar sana ada yang mimpi tapi tak tahu nak tafsir mimpi macam mana. Ya, ada mimpi yang baik-baik lalu dalam tidur. Jadi saya bukanlah pentafsir mimpi, bukan. Bahkan Muhammad bin Sirin yang orang terjemahkan bukunya tafsir mimpi itu pun sebenarnya bukan beliau yang tulis. Itu dinisbahkan, disandarkan kepada beliau. Kata Syekh Abdul Fattah Bughdah. Walaupun Muhammad bin Sirin memang seorang salih, seorang tabi'i, seorang mufassir, muhaddis. Dia adalah mentafsir mimpi sikit-sikit. Tapi anak muridnya kumpulkan, dua orang kumpulkan mimpi ni, nisbahkan kepada beliau. Padahal bukan Muhammad bin Sirin punya buku tersebut. Okay. Baik. Jadi orang yang salih kalau dia mimpi itu 1/46 daripada kenabian. Maknanya tempoh kenabian 23 tahun, orang yang salih mendapat potensi mimpi yang baik ini sebagai satu kebenaran daripada Allah, ilham daripada Allah. Berarti dia menduduki 1/46 dari kenabian. Baik. Mimpi melihat Nabi SAW. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Rasulullah SAW telah bersabda, berilah nama dengan namaku dan jangan beri nama julukan dengan nama julukanku. Ni maksudnya kita digalakkan untuk bagi nama anak kita, cucu kita, orang kita kenal sebagai Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil sempena Nabi Muhammad SAW, maka digalakkan untuk kita menamakan keturunan kita ataupun orang kita dengan nama Muhammad, mengambil keberkatan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan panggil dengan nama gelaran aku. Ya, jadi mimpi jumpa Rasulullah SAW. Kita sedang bincangkan sekarang. Baik. Jadi tidak dibenarkan untuk menggunakan gelaran Nabi. Kerana pada zaman Nabi dahulu, Nabi dipanggil sebagai Abul Qasim. Maka tak digalakkan kita namakan diri kita dengan Abul Qasim pada waktu itu. Sekarang Nabi telah pun wafat. Setengah para ulama mengatakan tak ada masalah, tidaklah diharamkan untuk diberi gelaran seperti itu. Baik, barang siapa yang mimpi aku, maka sungguhnya dia telah melihatku, kerana syaitan tidak mampu menyerupai aku. Barang siapa yang berbohong atasku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah dia untuk masuk neraka. Ya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi siapa yang man ra'ani fil manam faqara'ani fa inna syaitan la yatashabbahu bi. Maka kalau seseorang itu melihat Rasulullah SAW dalam tidur, melihat dalam mimpi, maka itu menandakan dia mendapat kemuliaan itu. Banyaklah bersyukur, bertahmid, bertakbir, berselawat, bertahlil atas nikmat itu. Ini biasanya merupakan anugerah Allah kepada mereka yang ikhlas, mereka yang salih. Dan seperti yang telah kita gambarkan tadi, mimpi sedemikian merupakan satu rahsia kita dengan Allah. Maka tak wajarlah kita iklankan, publicizekan, beritahu kepada semua orang, kerana tak semua orang layak untuk memahami keadaan itu. Ya, jadi mimpi Rasulullah SAW ni pula tidak boleh dijadikan sebagai satu hujah untuk membuat satu ketetapan baru. Umpamanya ni cerita lawak lah tuan-tuan. Di sebuah negara di Afrika, seorang tokoh tarikat
Dan tak semua tarikat itu sesat, tuan-tuan. Ada sebahagian tarikat ni memang mengajar kita untuk mengingati Allah, mendekatkan diri kepada amalan-amalan Rasulullah SAW. Tak menafikan yang sesat itu ada. Maka seperti yang disebut di sebuah negara ni, tuan-tuan, ini cerita benar-benar berlaku, tuan guru kami ceritakan. Maka seorang daripada tokoh tarikat di sana, oleh kerana ta'asubnya anak murid kepada beliau, apa sahaja yang dikatakan, dikabarkan, mereka akan terima bulat-bulat. Tambahan pula dia memperkuatkan hujahnya dan berkata, malam tadi aku jumpa Rasulullah. Malam tadi aku jumpa Rasulullah suruh buat masjid kat sini. Ada 2 menara. Maka orang pun ikut, sami'na wa ata'na. Sebab tokoh ini mendakwa dia ada direct contact dengan Rasulullah SAW. Sehinggalah tuan-tuan dimuliakan sekalian, lama kelamaan keadaan itu menjadi lebih teruk, kerana semua perkara akan dijadikan sedemikian. Sampai dia nak berkahwin dengan anak pengikutnya pun, yang dipilih anak dara itu pun, dia telah menjadikan hujah Rasulullah menyuruh. Maka ramailah yang terpedaya. Sehinggalah ada seorang anak murid yang cerdik, yang pulang dari sebuah negara Arab, lalu melihat keadaan menjadi tak terkawal dan banyak kesempatan sifat sedemikian kesyaitanan muncul dalam diri tuan guru ini. Maka anak murid ni pun satu hari mendengar gurunya bercakap, malam tadi saya jumpa Rasulullah telah memerintahkan supaya berkahwin dengan anak fulan bin fulan, seorang pengikutnya. Anaknya pula kebetulan seorang yang rupawan. Maka berkatalah budak yang grad daripada universiti di sebuah negara Arab ini, mengatakan, bertanya kepada tuan guru ni, tuan guru mimpi jumpa Rasulullah pukul apa? Jawapannya pukul 3 pagi. Dia jawab, saya mimpi jumpa Rasulullah dekat subuh pukul 5. Rasulullah kata, tolong beritahu pada orang ramai apa yang tuan guru kata itu telah dibatalkan Rasulullah. Kerana orang sifat macam ni, tuan-tuan, mempermain-mainkan Islam. Maka tuan guru tu pun tersedar ini merupakan satu taktik kesedaran yang diberikan oleh seorang anak muridnya, bahawa dia tak wajar bersikap demikian, mengambil kesempatan terhadap kedudukannya dan mendakwa kelebihan-kelebihan tu hanya dia saja yang memiliki. Maka inilah yang kita bimbangkan berlaku dalam masyarakat dalam bab mimpi ni, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Orang yang telah dapat mimpi jumpa Rasulullah, fabiha wa ni'mah, itu satu anugerah daripada Allah. Ceritalah kepada isteri, ceritalah kepada anak-anak untuk motivasi kepada mereka supaya mereka juga mengikuti jejak langkah amalan ayah yang saleh, yang muslih ini. Ya, jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, ramai orang mimpi jumpa Rasulullah, mereka tidak mengkhabarkannya kerana memadailah itu sebagai rahsia mereka dengan Allah SWT. Andai semua nak dihebahkan, disebarkan, takut nanti kita jadi orang yang riak, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana tak semua orang bersedia untuk mendengar cerita-cerita semikian. Jadikan ia dalam lingkungan orang-orang yang khawas, yang khusus dengan kita sahaja. Baik, ada juga mimpi tentang kejadian berlaku. Ya, itu merupakan satu ilham yang Allah campakkan dalam hati manusia yang bersih hatinya, golongan tertentu yang dipilih oleh Allah. Kadang-kadang orang kafir pun dapat perkara semikian, seperti yang saya ceritakan awal tadi, pemerintah Mesir yang kafir itu, yang telah bermimpi melihat lembu gemuk dimakan lembu yang kurus, dan tangkai yang kering dengan tangkai yang basah. Dan kemudian Nabi Yusuf telah mentakwilkannya. Kan? Itu seorang pemimpin yang kafir. Allah beri kepadanya mimpi-mimpi tertentu, ya. Jadi tak menafikan rahmat Allah kepada orang tertentu yang dipilih olehnya, dengan hikmah yang terdapat di sebaliknya. Baik. Aida lihan, ahlan wa sahlan, Baik. Jadi siapa yang telah mimpi jumpa Rasulullah, itu satu nikmat, satu kelebihan. Memanglah ada banyak rahsia bagi mereka yang mengesyorkannya, untuk kita banyakkan selawat dalam kehidupan. Banyakkan selawat. Sampai seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya menjadikan sepertiga malam saya untuk selawat kepada Tuhan." Nabi menjawab, "Bagus kalau kau tambah lebih utama. Kalau begitu 1/4, 1/3 baik, tambah pun lebih utama." Jawapannya, "Kalau begitu saya jadikan 1/2." Jawapan Nabi, "Baik, kalau kau tambah pun lebih utama." Jawapannya, "Kalau begitu saya nak jadikan keseluruhan malam saya untuk selawat kepada Rasulullah SAW." Maka Nabi menjawab, "Itu yang sangat utama dan bagimu keampunan tak dosa-dosa." Jadi tuan-tuan, di samping istighfar, di samping salawat, kita juga beristighfar, kita bertahlil, bertakbir. Ni ingat tau, bila kita bangun waktu malam, katalah belum tiba waktu untuk tahajud, mungkin seseorang kita terbangun, tidur awal sangat, lepas isyak pukul 9.30 dah tidur, kemudian nanti pukul 3 pagi terbangun, tapi rasa masih mengantuk lagi. Maka kalau kita bangun waktu malam, jangan lupa tau, amalkan doa ni, tuan-tuan. Nabi kita telah mengajar kepada sahabat yang sangat mulia, Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu wa arda,
sahabat yang sangat mulia yang punya keberkatan hidup ni tuan-tuan, namanya Ubadah bin As-Samit. Saudaranya Aus bin As-Samit. Kedua-duanya merupakan sahabat di kalangan Ansar yang sangat besar jasanya untuk Islam, ya. Maka Nabi mengajar kepada Ubadah bin As-Samit ini, baginda telah mengajar satu doa kalau bangun waktu malam, zikir ini, tahlil ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lebih kurang sama dengan doa ni juga kita bacakan pada hari wukuf, hari Arafah nanti. Kalau kita tak menunaikan ibadah haji pun kita digalakkan untuk baca doa ni. Lebih kurang sama ya. Saya ajar tuan-tuan yang belum dapat mengingat. Saya yakin ramai yang telah mengamalkannya. Kita bangun waktu malam, sebelum waktu tahajud, tolong jangan abaikan pesan Nabi kepada Ubadah bin As-Samit ini. Dan ini merupakan satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh ingat? Boleh ingat Tuan-tuan kalau nak doa nanti boleh join Telegram sahabat Ustaz Zahazan. InsyaAllah nanti kami akan masukkan doa ni. Join bagi belum masuk, ya. Asmalita, Safina Yusof belum masuk kan? Ramlan Khamis. Jom masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Cari dekat Telegram sahabat Ustaz Zahazan, Liza Amani, Ainun Wari. Ahlan sahlan. Jadi bangun waktu malam sebelum kita tahajud itu, amalkan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Atau la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau boleh tambah sikit lagi, sangat utama, iaitu Allahumma ghfirli wa tub alayya. Allahumma ghfirli wa tub alayya. Allahumma ghfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampunkan aku, terimalah taubatku. Siapa yang mengamalkan demikian tuan-tuan? Siapa yang mengamalkan, kalau dia sembahyang pula selepas itu, qubilat salatu, doa dia dimustajabkan oleh Allah, sembahyang dia diterima oleh Allah. Ya. Baik nasyikin, ahlan sahlan. Baik. Ini doa yang kita baca waktu kita bangun. Man ta'ara bilail, siapa yang terbangun pada waktu malam, siapa yang menyatakan demikian, diampunkan dosanya, ditinggikan darjatnya, diterima salatnya, doanya dimustajabkan oleh Allah SWT. Baik, yang terakhir saya nak sebut sebelum isyak ni tuan-tuan, tidak membicarakan permainan syaitan dalam tidur. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, saya mimpi seolah-olah kepala saya dipotong. Ni satu petua yang menarik tau. Dia kata dia jumpa Rasulullah. Ya, Rosamas, doa tu sama dengan di buku. Betul. Ya, lebih kurang sama. Tuan Syed, Alhamdulillah, Nabila Dawson, tolong share video ni kepada teman yang lain. Intan dah join Telegram. Okay, Mulia Raja Rozin, terima kasih. Seorang sahabat datang jumpa Nabi dan menyatakan, wahai Rasulullah, saya mimpi kepala saya dipotong. Allahu Akbar, Masya Allah. Makin berusia, makin kurang mimpi. Nak mimpi yang baik, jaga perkara-perkara yang saya nak sebut sekali lagi. Baik. Jadi, maka Nabi pun ketawa mendengar penjelasannya. Rasulullah, saya mimpi kepala saya dipotong. Rasulullah ketawa. Kenapa Rasulullah ketawa? Mimpi ni serius Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, jika syaitan main-main dalam tidur kamu, jangan ceritakan kepada orang lain. Kalau syaitan memainkan kamu dalam tidur, maka jangan cerita pada siapa pun mimpi yang menakutkan. Itu seperti yang kita belajar awal-awal tadi. Ya. Jadi adab kita yang kita telah pelajari, kalau mimpi itu baik, ucapkan Alhamdulillah, ceritalah kepada orang yang karib dengan kita. Kalau mimpi itu buruk, menolehlah ke kiri dan ucapkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim dan berudah. Bukan jangan macam tu pula, terkejut orang sebelah kita ni tuan-tuan. Ludah isyarat saja. Seperti itu. Kemudian pusing ke kanan dan tidur. Kalau kita ada peluang untuk bangun waktu untuk tahajud,
bangun, siap-siap, wuduk dan sembahyang tahajud. Dan jangan lupa sebelum sembahyang tahajud itu baca doa yang kita pelajari tadi, zikir yang kita pelajari tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 8 rangkap, 9 rangkap ayat. Kemudian baca Allahumma ghfirli wa tub alayya. Ya. Mak-mak selalu penat. Allahu akbar. Besarnya pahala mak-mak, ibu-ibu. Jaga anak, jaga suami, sediakan makan, minum, pakai. Ya Allah. Besarnya kaum isteri, kaum wanita, perempuan. Terima kasih lah ya. Kena jadi teman kepada kita semua tahu. Memanglah tak terbalas jasa kalian Wahai wanita-wanita salihah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah sekalian, perempuan, ya ibu-ibu yang telah memiliki ramai anak, ibu yang baru dapat anak 1 dan 2. Baik tuan-tuan ni boleh sekalian. Jadi Nabi tertawakan bukan penghinaan kepada sahabat ni, tapi Nabi nak mengajar dia lain kali mimpi yang buruk jangan cerita dengan orang lain. Madailah buat perkara yang Puan Haji Muhammad baca ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri, kemudian tukar posisi tidur menghadap ke sebelah kanan, dan kalau boleh bangun bertahajud, itu sangat utama, dan doa yang telah kita pelajari tadi amalkan. Boleh? Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ludah ke kiri dengan ludahan isyarat, toleh ke kanan, tukar posisi tidur belah kanan, kalau dapat bangun tahajud lebih utama, dan baca zikir yang kita amalkan tadi, yang kita ajar tadi. Boleh? Baik, yang terakhir sekali. Kita sempat nak isyak dah ni. Seorang tabi'in yang mulia, salafus salih namanya, Muhammad bin Sirin, ditanya tentang mimpi oleh seorang yang berkata, saya melihat saya azan dalam tidur. Saya melihat dalam mimpi itu saya azan. Orang ni orang salih. Maka Imam Muhammad bin Sirin kata kepadanya, insya-Allah engkau akan dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Gembira orang tu bukan kepala. Allah, terima kasih Tuan Guru, cium tangan, pergi. Tak lama kemudian datang lagi seorang. Dalam majlis Tuan Guru berkata, Tuan Guru, saya mimpi, saya melihat saya azan. Maka jawapan Imam Muhammad bin Sirin, kau jaga-jaga. Nanti kau ditangkap orang dan dihukum penjara nanti. Terkejut anak-anak murid yang mendengar kata-kata Al-Imam Muhammad bin Sirin. Kenapa yang pertama mimpi melihat dia azan, petanda dia akan pergi haji? Kenapa yang kedua mimpi melihat dia azan juga, petanda dia akan kena tangkap? Ya, barakallahu fiik ya Muhammad Asfani. Sihat semua mudah-mudahan Muhammad Asfani, anak-anak semua mudah sihat ya. Kami saling mengenali walaupun tak jumpa kerana ada Telegram, ada WhatsApp group. Marilah join Telegram kami. Mudah-mudahan ada sahabat yang salih yang mendoakan kalau kita ada apa-apa ujian Baik. Kenapa demikian? Anak murid bertanya kepada Tuan Guru, Tuan Guru, kenapa Tuan Guru jawab yang pertama, orang tu dapat pergi haji. Yang kedua, mimpinya sama, dia akan kena tangkap. Kenapa? Jawapan Muhammad bin Sirin, kalau kau lihat orang yang pertama tu latar belakangnya orang saleh. Dia orang ke masjid, orang yang baik. Jadi, bila sebut kataan azan, ada berapa kali disebut dalam Quran? Antaranya ayat 27 surah Al-Hajj. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Ayat 27 ni bermaksud, dan serulah manusia menunaikan ibadah haji, nescaya engkau akan melihat mereka datang menunaikannya, sama ada menaiki unta yang kurus ataupun berjalan kaki. Ya. Wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Kamu akan lihat mereka berjalan kaki atau menaiki unta yang kurus, menandakan jauhnya perjalanan. Unta tu asalnya gemuk, sampai ke Mekah dah kurus dia, jauh perjalanan. Maka orang saleh, bila kata bab azan, dalam Quran sebut perkataan azan beberapa kali, antaranya merujuk kepada haji. Maka orang saleh macam dia punya niat, punya azam, punya kesungguhan, sudah simpan duit, tanda dia nak pergi haji. Dah sampai. Ya. Sebaliknya, yang seorang lagi yang mimpi melihat dia, tuan-tuan dan hadirin sekalian, melihat dia azan, kenapa pula dia akan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kenapa pula dia akan ditangkap? Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasih sekalian, maka Al-Imam Muhammad bin Sirin pun membacakan ayat daripada surah Yusuf. Ya. Jadi surah Yusuf ini
menceritakan tentang kecurian yang berlaku. Di mana ayatnya tuan-tuan? Saya pun tengah cari ni, saya nak sebut pada tuan-tuan ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi thumma adhana muadhdhinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Ayat 70 dan surah Yusuf. Ayat ni bermaksud bahawa maka setelah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf pun masukkan bekas untuk menimba gandum ni tadi dalam beg adiknya Bunyamin. Maka kemudian mereka pun beredar pergi, tiba-tiba pengumuman dibuat, alat sukatan raja telah pun hilang, dicuri oleh seseorang, tangkap dia. Maka ayat digunakan oleh Allah di situ juga, fa'adhana muadhdhinun, adhana muadhdhinun. Maka dibuat pengumuman, azan juga. Jadi orang yang kedua tadi, pada firasat Muhammad bin Sirin, dan memang betul pun, dia adalah seorang ahli maksiat. Maka bila dia bermimpi melihat dia azan, Muhammad bin Sirin memberi satu ingatan, motivasi lembut kepadanya. Dalam arti kata yang tersirat, jangan buat lagi maksiat, nanti kau ditangkap, dipenjarakan nanti. Kerana ayat berkaitan dengan azan dalam Quran tak semua merujuk kepada benda yang bersifat perkara-perkara yang ibadah, perkara yang baik. Ia juga merujuk kepada satu hukuman. Kerana dalam ayat ke-70 surah Yusuf ini menceritakan tentang perkataan azana muadhdhinun tak sama dengan wa'adzin dalam surah Al-Hajj. Tuan hebat bahasa Arab kan? Ya, tuan-tuan ada peluang tuan-tuan belajar bahasa Arab. Kami kat Telaga Biru sedang mempromosikan satu kaedah belajar bahasa Arab secara pantas. InsyaAllah 3 bulan tuan-tuan faham Quran, tuan-tuan faham doa, tuan-tuan faham salat, tuan-tuan faham boleh cakap bahasa Arab dengan baik. Kalau pergi semayang kat Masjid Haram musim Ramadan, kita faham apa imam baca itu. Nak tak? Jom masuk program Arabic for All, Al-Arabiyah li Jami' yang kami sedang ketengahkan di Telaga Biru sekarang ni. Ya, kalau beli modul dia tak jadi, kena ikut kursus bersama online sahaja. Online saja. InsyaAllah tuan-tuan menguasai bahasa Arab yang baik. Jadi saya nak kaitkan tadi mimpi dengan perkataan azan. Bila tanya kepada ulama yang terkemuka ini, kenapa dua orang mimpi yang sama tapi tuan mentakwilkannya beza. Mentakwil mimpi dalam, menta'bir mimpi dalam dua outcome yang berbeza. Kenapa yang pertama tadi tanda nak pergi haji, kenapa yang kedua akan dihukum? Kata Muhammad bin Sirin, kita tak boleh nak mentafsir mimpi itu dengan mempandukan kepada satu ayat yang tentu saja daripada Quran. Kita kaitkan dengan latar belakang orang berkenaan. Ternyata orang yang pertama itu merupakan orang saleh, maka mimpinya itu merujuk kepada pergi haji. Orang yang kedua itu belum lagi saleh dan diingatkan kepadanya supaya jangan buat maksiat lagi. Kerana ada perkataan azan dalam surah Yusuf, tetapi ia merujuk kepada satu skandal, satu penangkapan, satu benda yang bersifat tragedi, satu benda yang bersifat tidak baik. Maka azan itu tak semestinya merujuk pada perkara yang baik saja dalam Quran. Gitu tuan. Jadi insyaAllah setakat ini saja dulu yang boleh kita amalkan. Mudah-mudahan dipanjang-panjangkan video ni selagi ada kebaikan padanya. Moga menjadi jariah untuk kita semua. Jangan lupa tuan-tuan, sokong kami di Zazan Travel. Kami ada memproduce Habatus Sauda dengan jenama Birkah. Tolong tuan-tuan sokong kami. Ni kami telah proses bentuk seperti ni. Alhamdulillah, senang untuk dimakan. Ramai yang telah makan dapat manfaat yang baik. Mata jadi terang, nak baca Quran. Ada yang ada masalah kencing tak tos, ada yang masalah rambutnya gugur, ada masalah susu nak beri pada anak, menyusukan anak. Alhamdulillah, ramai ibu yang telah menggunakan manfaat. Mari dapatkan Habatus Sauda Birkah daripada Zazan Travel. Bismillah. Ini adalah Birkah Habatus Sauda daripada Zazan Travel. Dapatkan tuan, one bottle for you. Dapatkan untuk kita, bagi kepada adik-adik, kepada ibu. Mudah-mudahan ada kesihatan. Yang Nabi telah menyatakan Habatus Sauda ini merupakan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian, kata baginda SAW. Terima kasih Rahim Ismail. Terima kasih Safina Yusof. Selamat mengerjakan salat Fardu Isyak. Tempat kami bawa azan. Tolong sampaikan video kepada teman-teman yang lain. Sekian terima kasih. Jumpa lagi pada waktu lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa join sahabat Ustaz Zazan di Telegram. Jangan lupa bagi mereka nak melakukan ibadah kurban di tempat masjid surau dekat dengan rumah kita sudah tidak ada peluang, mari lakukan bersama-sama kami di Sudan, di Nigeria. Boleh lihat dalam Facebook dan juga Instagram Zazan Travel. Setakat ini saja tuan-tuan. Jumpa lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menaikkan salat Fardu Isyak buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.